InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita berada dalam suasana ingat memperingati, insya-Allah. Dan alhamdulillah kita berada di 10 malam terakhir Ramadan, malam yang mana digambarkan kemungkinan besar akan ada Lailatul Qadar. Setengah-setengahnya bagi kita mungkin malam yang ke-21, bagi sebahagian yang puasa awal start sehari malam yang ke-22, dan mungkin ada yang malam yang ke-19, malam yang ke-20. Tengok bila kita bermula puasa. Jadi walau bagaimanapun, maka kita dah bermula malam yang ke-10, 10 malam terakhir. Maka malam ini kita nak kena kulon, maknanya akhir-akhir malam akhir ni kita nak kena peruntukkan masa kita, kesungguhan kita, sepenuh hati kita untuk mendapatkan maksima bekalan sebelum kita meninggalkan Ramadan. Jadi insya-Allah, marilah sama-sama kita mulakan dengan kita mentajdid iman kita, mentajdid syahadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Kita doa supaya Allah membebaskan kita daripada syirik, daripada segala perkara murtad, segala perkara yang melemahkan kita, dan kita doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kekuatan untuk beramal dengan Islam, hidup bersama Islam dan perjuangan Islam. Bukan hanya kita bersama dengan agama Islam, tetapi bersama perjuangan. Dan kita doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita dengan kalimah la ilaha illallah husnul khatimah, dan mati dalam keadaan Islam. Alhamdulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita panjangkan selawat kita dengan penuh rendah diri, dengan penuh rasa kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana diberikan kepada kita peluang untuk hidup, dan mudah-mudahan kita bersama dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita rendahkan diri kita untuk kita merasakan bahawa kita ingin memperbaiki diri kita. Sesiapa yang merasakan bahawa dirinya telah baik, telah sempurna, dirinya tidak ada kelemahan, maka dia telah tertipu dengan diri dia. Maka hendaklah kita merasakan diri kita ni penuh kekurangan, penuh keaiban, penuh kehinaan. Jangan kita rasa kita betul, kita rasa kita
sempurna, kita baik, kita hebat. Kerana perasaan itu menunjukkan kita terlalai dengan diri kita. Dan itu satu dosa. Lalai ini satu dosa. Dan kita ingin sama-sama merasakan bahawa kita ingin memperbaiki diri kita. Maka sekiranya ada amalan yang kita buat, sembahyang kita, puasa kita, Quran kita, zikir kita, segala yang kita rasakan, yang kita buat amalan itu, kita nak rasa bahawa semua itulah dengan taufik Allah, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan kekuatan yang Allah berikan. Maka kita patah balik syukur kepada Allah. Kita patah balik merendahkan diri kepada Allah. Kita boleh sembahyang, kita rasa Allah bagi kita sembahyang, bagi kita kekuatan, bagi kita keinginan, keizinan untuk sembahyang. Dan kalau kita boleh puasa, kita nak rasa taufik daripada Allah. Kalau kita boleh baca Quran, kita rasa taufik daripada Allah. Maka segala kebaikan, kalau ada pun dalam hidup kita, kita nak merasakan bahawa itu semua adalah merupakan daripada Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan kebaikan, anugerah Allah tadi, dan kita rendah diri kepada Allah. Hari ini kita akan sambung sikit tentang Al-Quran. Yang satu perkara yang penting dalam hidup kita. Malahan dalam hidup kita ini, kalau tanpa Al-Quran, kita seperti mati. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Perumpamaan orang-orang yang mengingati Tuhannya, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir, yang tidak mengingati Rabbnya, Tuhannya, adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Maka kita lihat sekiranya kita mengingati Allah, mendekati Allah, maka kita diberikan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang hidup. Maknanya Allah menghidupkan kita. Kalau kita tidak ada zikrullah tadi, maka kita tidak hidup, mati. Kita mati. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dan daripada hadis ini menunjukkan kepada kita zikir, zikrullah. Dan zikir yang terbaik, antaranya yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, yang paling baik kerana di dalamnya ada macam-macam, iaitu Al-Quran. Maka perbanyakkan baca Quran. Kerana Al-Quran itu adalah merupakan satu yang menjadi mukjizat kepada kita, insya-Allah. Kita telah pun berbincang berkenaan dengan bagaimana kita ingin menjadi generasi Al-Quran di akhir zaman. Yang mana kita mencontohi generasi Al-Quran pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jil Quran Farid. Jil Quran Farid iaitu generasi Al-Quran yang unik. Kenapa unik? Kerana generasi Al-Quran pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah generasi yang terbaik, yang tidak ada generasi selepasnya. Kalaupun ada di kalangan mereka yang tidak menghafal 30 juz Al-Quran, di kalangan sahabat ramai juga yang tak hafal 30 juz, tidak menjadi seorang yang hafiz 30 juz, tetapi mereka mengamalkan Al-Quran. Mereka mengamalkan seluruh roh kehidupan Al-Quran. Maka sebab itulah kita mahu mencontohi mereka. Dan di akhir zaman ini kita ingin menjadi seperti mereka. Kerana mereka yang diberikan kekuatan untuk berhidup bersama Al-Quran, sebagaimana akhlak Rasulullah, sasiah Rasulullah SAW, iaitu khuluquhul Quran, iaitu akhlaknya itu adalah Al-Quran. Maka insya-Allah kita akan berjaya dan menang. Insya-Allah kita akan baca satu hadis lagi malam ini berkenaan bagaimana Nabi gambarkan kepada kita akan ada satu bencana yang besar di akhir zaman nanti, terutamanya kita ni akan ada satu bencana yang besar. Sebelum kita pergi kepada situ, mari kita review sikit apa yang telah kita sebut pada yang lepas. Yang pertama, mereka yang ingin menjadi generasi Al-Quran di akhir zaman mestilah memastikan bahawa sumber rujukan mereka ialah Al-Quran. Maknanya kita nak jadikan sebagai panduan kita, rujukan kita, mestilah Al-Quran, bukan selain daripada Al-Quran. Kalau kita kata hari ini kita belajar macam-macam. Kalau kita engineering, kita belajar kitab-kitab engineering. Kalau kita seorang doktor perubatan, kita belajar kitab-kitab perubatan, ataupun ekonomi, ataupun sebagainya. Maka apa pun bidang kita, maka sekali lagi kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kita tidak
benar-benar mendapat hidayah daripada Allah. Kerana apa yang ada pada hari ini, macam mana yang kita dah bincangkan pada siri yang lepas, bahawa sistem pendidikan, sistem rujukan sumber yang ada pada hari ini, dan majoritinya diasaskan oleh iblis, majoriti diasaskan oleh syaitan. Jadi kita berada di satu zaman di mana Islam telah diruntuhkan. Itu zaman Osmaniyah diruntuhkan. Jadi Islam sebenarnya telah diruntuhkan. Yang ada hanyalah merupakan bahagian-bahagian dalam Islam yang tersisa, yang mana Allah SWT izinkan untuk kita cuba menghayati. Jadi bila kita belajar, sistem belajar sekular, sistem belajar merupakan material, maddiyah, sistem yang bersifat fizikal sahaja, terputus daripada yang ghaib, iaitu terputus daripada Allah, daripada akhirat. Bila kita berniaga, berekonomi, trading, berniaga dan sebagainya, sistem ekonomi kita juga terputus daripada sistem ekonomi yang dasarnya daripada Al-Quran. Dasar ekonomi Al-Quran berdasarkan Al-Iman, berdasarkan kepada Islam dan Ihsan. Tetapi sistem yang ada pada hari ini, ekonominya itu berdasarkan sistem dipanggil debt capital. Disebut debt capital. Merupakan sistem yang berdasarkan kepada hutang. Dan hutang itu pula berdasarkan kepada sistem riba. Dan sistem riba itu adalah merupakan sistem yang kufur sebenarnya, yang telah diisytiharkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sistem jahiliyah, sistem yang diperangi, yang diisytiharkan oleh Allah diperangi. Tetapi kita berada dalam sistem yang demikian, tak boleh nak buat apalah, sebab dalam keadaan Islam yang telah diruntuhkan, yang Allah izin telah runtuh pada zaman Osmaniyah jatuh. Sebab itulah kita nak kena kembali balik kepada sumber yang sebenar, iaitu kita nak kembali balik diri kita kepada Al-Quran. Kerana Al-Quran inilah merupakan sumber yang akan menghidupkan kita, satu-satunya sumber yang akan menyelamatkan kita di akhir zaman, sumber yang akan menyelamatkan kita di akhir zaman. Dipanggil masdar wahid. Masdar wahid. Masdar wahid ni apa? Iaitu sumber, punca yang satu yang boleh menyelamatkan kita, iaitu Al-Quran. Dan sebab itulah orang yang ingin hidup bersama Taifah Mansura, yang ingin hidup bersama kelompok yang menang, mesti hidup bersama Quran. Wajib hidup bersama Quran. Bukan sunat, wajib. Kenapa? Kerana Al-Quran lah satu-satunya jalan untuk kita mendapatkan pertolongan daripada Allah sebagai sebab utama. Setelah kita beriman, setelah kita Islam, maka Al-Quran menjadi sumber tarbiyah, sumber pendidikan, sumber rujukan, sumber panduan, sumber nasihat, sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Maka sebab itulah kita telah berbincang, Al-Quran menjadi sumber yang satu-satunya kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita telah berbincang, bila Al-Quran menjadi sumber, maka macam mana cara mereka menerima Al-Quran? Macam mana cara mereka mendekati Al-Quran? Macam mana cara mereka menghayati Al-Quran? Maka mereka mendekati Al-Quran berbeza dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Kita baca Al-Quran untuk halau jin. Kita baca Al-Quran untuk dapat pahala. Kita baca Al-Quran untuk tadarus dan taranum, bersedap-sedap. Halawatul Quran, dengan mendengar, dengan membaca. Kita membaca Al-Quran untuk mengkaji sains, nak dapat ilmu dan nak dapatkan, kita kata, glamour, supaya menang pertandingan Quran. Apakah perkara yang digambarkan oleh para ulama kita, dasar yang ada kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka menerima Al-Quran, membaca Al-Quran, mendekati Al-Quran dalam rangka untuk nak melaksanakan Al-Quran, dalam rangka untuk nak mempraktikkan Al-Quran. Bukan dia baca Quran untuk taranum, untuk tajwid. Ada di kalangan sahabat yang baca pun tak betul. Ada di kalangan sahabat yang tak tahu baca, menghafal saja. Ada juga. Ada di kalangan sahabat yang hanya menghafal surah-surah pendek-pendek aja. Ada juga. Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu tidak menghafal banyak Quran.
Dia tak paling banyak, tak paling hafal Quran. Yang hafal Quran 30 juz ni tak ramai pun. Tetapi walaupun mereka tidak menghafal Al-Quran 30 juz sebahagian daripada sahabat-sahabat tadi, tetapi mereka mengamalkan, melaksanakan semua tuntutan Al-Quran. Semua. Jadi bila dia dengar tu, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Tunduk mata dia, tunduk kepalanya, tunduk hatinya, tunduk akalnya untuk mendengar, bertakwa kepada Allah. Tunduk. Dia akan cek di mana satu hidup aku yang tidak bertakwa. Mata aku kah, telinga aku kah, hati aku kah. Jadi dia tengok yang mana satu. Bila Allah tegur, kan, bila kita baca Quran kan, contoh kita baca, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Maka sahabat-sahabat Nabi dulu, dia akan cek mana satu hidup dia yang tidak bertakwa. Sebab Allah tegur dia. Dia merasakan Allah tegur dia. Maka dia pun cek, tengok satu. Sehingga akhirnya dia melihatlah kelemahan-kelemahan dia. Dia perbaiki kelemahan dia. Biiznillah. Jadi sinilah kita lihat Al-Quran pada sahabat-sahabat akan menyentuh hati mereka, membongkar kehidupan mereka, membongkar isi hati mereka. Dan mereka akan merenung apa yang ada dalam kehidupan mereka itu, perjalanan mereka itu, sehingga menjadilah mereka seorang yang sentiasa terikat dengan Allah. Sentiasa terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah mereka seorang yang sentiasa berada di bawah pengawasan Allah, bimbingan Allah. Kita ni dibimbing oleh siapa? Kalau kita kata, oi, dia ni baguslah, berjaya. Dia buka syarikat, berniaga, berjaya. Kenapa berjaya? Tengok mentor dia. And mentor dia tu pandai, bagus, berpengalaman. Jadi oleh kerana mentornya bagus, kita dia berjaya sebab mentor dia. Tuan-tuan, puan-puan, macam mana kita nak berjaya? Kita nak berjaya, maka duduklah di bawah bimbingan Allah. Di bawah petunjuk Allah. Di bawah pengawasan Allah. Macam mana kita nak duduk di bawah pengawasan Allah? Bimbingan Allah. Nasihat Allah, panduan Allah. Allah sendiri, Tuhan, Rabbul Jalil. Dengan kita tadabbur Quran. Kita melihat Al-Quran, baca Al-Quran, cuba melaksanakan tuntutan Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, kita cuba melaksanakan apa yang difirmankan oleh Allah tadi, maka kita berada di bawah bimbingan Allah. Jadilah Allah Subhanahu Wa Taala mengawasi kita. Inilah yang dirasai oleh sahabat-sahabat. Jadi bila sahabat-sahabat mendekati Al-Quran dalam rangka untuk mengamalkan Al-Quran itu, maka dua perkara berlaku pada mereka. Kita nak tengok dua perkara berlaku pada mereka. Yang pertama, mereka terikat dengan Allah. Mereka terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan wahyu Allah. Mereka terikat dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mereka merasai pengawasan Allah. Mereka merasai Allah mengawasi mereka. Mereka merasai Allah membimbing mereka. Mereka rasa mereka dididik, ditarbiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Imam Al-Bani rahimahullah menyatakan dalam salah satu kitab, dia kata apa? Dia kata sesungguhnya Allah tidak mencipta manusia sahaja, tetapi Allah juga mencipta sistem yang boleh mentarbiah, mendidik manusia. Maka apakah sistem yang boleh mentarbiah manusia itu? Sistem yang boleh mentarbiah manusia, mendidik manusia, mengislahkan manusia, meningkatkan manusia, memperbaiki hidup manusia, ialah Al-Quran. Kerana apabila kita bersama Al-Quran, dengan pendekatan kita baca, nak fikir macam mana nak laksanakan, macam mana nak buat apa yang difirmankan Allah tadi, maka insya-Allah kita berada di bawah bimbingan Allah. Kita berada di bawah kasih sayang Allah, rahmat Allah lebih daripada orang lain. Jadi perkara inilah yang tidak ada pada orang Islam pada hari ini. Orang Islam hari ini apa ada kat dia? Apa ada pada orang Islam hari ini? Yang diikut siapa? Yang diikut TV. Apa yang TV cakap, dia ikut. Walaupun dia tak cakap dia guru dengan TV, tapi apa yang TV buat, dia buat. Kalau TV kata A, maka dia akan kata A. A macam gini kan. Apa yang ada dalam WhatsApp, dalam Telegram, dalam internet, itu yang kita ikut. Apa yang disebut oleh manusia, itu yang kita ikut. Tetapi kita tidak melihat apakah yang dibawa, yang diberikan, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ikut Allah. Itu hakikatnya. Macam mana kita sahabat dulu
mereka menjadikan Al-Quran sebagai sumber. Dibaca sikit, tapi dia amalkan. Dibaca sikit, dia berfikir, tadabbur Al-Quran tadi. Maka, apakah berlaku? Ini seterusnya yang kita sambung ini. Apakah berlaku setelah mereka berada di bawah keterikatan dan pengawasan Allah tadi melalui pendekatan untuk melakukan. Segini kuat. Baik, apakah yang mereka lakukan? Ni yang ketiga, setelah mereka menerima mendekati Al-Quran untuk melaksanakan tadi, maka mereka meninggalkan jahiliyah secara total. Mereka meninggalkan jahiliyah secara total. Ini faktor yang sangat penting. Seorang yang telah mengambil Islam, maka dia telah menolak jahiliyah. Apa jahiliyah ni? Jahiliyah ini adalah segala kegelapan-kegelapan, segala kezaliman-kezaliman, segala perkara yang memutuskan kita dengan Allah, yang memutuskan kita dengan Islam. Segala perkara. Sama ada dia berbentuk ilmu, atau dia berbentuk amal, atau dia berbentuk perasaan kita, rasa hati kita, ataupun dia berbentuk kehidupan kita secara keseluruhan. Apa sahaja perkara yang terputus kita dengan Allah, yang kita tidak terikat dengan Allah, yang kita tidak terikat dengan Islam, Al-Quran dan hadis Nabi, maka itulah jahiliyah. Jahiliyah yang terputus. Maka sahabat-sahabat Nabi SAW, apabila mereka masuk Islam, mereka masuk Islam secara sedar. Mereka masuk Islam secara sedar, dan mereka masuk Islam, maknanya, apa makna masuk Islam? Meninggalkan jahiliyah, meninggalkan ghairal Islam, meninggalkan selain daripada Islam. Maka sebab itulah kita lihat generasi yang pertama dahulu, generasi Al-Quran yang kita mahu contohkan itu, maka mereka telah melucutkan daripada diri mereka segala sesuatu pada zaman lampau mereka yang ada hubungan dengan jahiliyah. Jadi kita ni malam ni nak kena rasa, sekiranya kita benar-benar ingin bersama-sama dengan golongan yang menang, maka kita, hati kita, pemikiran kita, kehidupan kita, mesti kita putuskan daripada segala jahiliyah, segala kegelapan, segala kejahatan, segala kemungkaran, segala maksiat, segala kelemahan kita yang menyebabkan kita terputus daripada Allah, terputus daripada hubungan dengan Allah, terputus daripada Islam. Maka bila kita ambil Islam, maka kita nak melucutkan jahiliyah tu secara total. Malahan bukan hanya melucutkan jahiliyah secara total, semua satu-satu kita nak buang. Maka kita lihat generasi Al-Quran di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan hanya meninggalkan, tetapi mereka merasakan bahawa apa yang mereka ada sebelum mereka mendapat Islam, sebelum kita mendapat kesedaran, adalah kotor, adalah najis. Maka dia tinggalkan, dia buang. Ditinggalkan, dia buang. Apa sahaja yang ada dalam hidup dia, yang sebelum ini, yang dia nikmati, yang dia seronok, yang dia hidup bersamanya, yang digambarkan sebagai perkara yang Allah murka tadi, ditinggalkan, dilucutkan secara total. Barulah kita boleh menyahut seruan Allah, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah Islam secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang sebenar, yang nyata. Maknanya apa tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah? Bila kita masuk Islam, ambil Islam, nak duduk dalam tarbiyah Islam, nak hidup dengan sebagai taifah mansura, maka kita kena melihat apakah perkara-perkara jahiliyah yang ada dalam hidup kita ini, kita tinggalkan satu. Selagi kita tidak tinggalkan perkara itu, maka selagi itulah kita tidak benar-benar terikat dengan Allah. Masih ada perkara yang kita reserve, yang kita simpan untuk kita jadikan sebagai sandaran kita. Apa dia perkara itu? Perkara yang Allah murka. Tak kiralah dosa besar atau dosa kecil. Tak kiralah sama ada kelemahan dan keaiban yang nampak atau yang tidak nampak.
kita kena buang. Kalau kita tidak buang, maka itu maknanya kita belum lagi bersedia untuk berada di bawah tarbiyah Al-Quran. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, ini kunci pertama. Setelah kita faham Al-Quran sebagai sumber hidayah, sumber kehidupan, kemudian kita faham dekati Al-Quran untuk melaksanakan dia, maka setelah kita faham dua perkara ini, maka apa tindakan yang pertama? Tindakan yang pertama, kita nak buang segala kekotoran, najis, segala dosa, kelemahan, keaiban, jahiliyah, rawasib jahiliyah, karat-karat jahiliyah yang ada dalam diri kita. Nak kena buang satu-satu. Apa dia tuan-tuan? Bermula dengan syirik. Bermula dengan syirik. Jadi sebab tu tuan-tuan kita tengok. Pada sebelum ni, sebelum kita mendapat kefahaman, sebelum kita nak dekati Allah ni, tak kenal Islam betul-betul, tak kenal tarbiyah, apa kita buat? Semua ikut nafsu. Apa yang nafsu nak, semua kita ikut. Nafsu nak makan, kita makan. Nak makan apa? Makan macam-macam. Makan ikut nafsu. Minum ikut nafsu. Bekerja ikut nafsu. Berkawan ikut nafsu. Semua ikut nafsu. Jadi bila kita berada dalam tarbiyah Al-Quran, nak duduk di bawah Al-Quran, menjadi generasi Al-Quran di akhir zaman, maka kita nak kena buang segala perkara yang didorong oleh hawa nafsu tadi. Baru kita boleh ikut. Ini kena tengok ni secara sedar. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeza dengan kita pada hari ini. Yang pertama sekali, kerana mereka masuk Islam secara sedar. Secara sedar, dengan kesedaran. Bila dia pilih Islam, maknanya dia memilih maut, al-maut. Kenapa? Sebab dia ambil Islam, maknanya dia telah isytiharkan perang dengan musyrikin. Tak naklah sembah berhala, dah tak naklah ikut adat-adat dia, budaya, tak maulah, tinggalkan semua. Tinggalkan segala budaya-budaya. Malahan ada di kalangan mereka yang meninggalkan ibu bapa dia sebab masuk Islam. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, salah seorang pemuda yang kaya, yang terkenal di Mekah. Apabila dia masuk Islam, digambarkan bila di jalan tu, bau minyak wangi dia tu, jauh orang boleh bau minyak wangi Mus'ab. Mus'ab ni hebat. Tetapi apabila dia meninggal, Rasulullah pun menangis. Baju kain yang dipakai itu, baju tu dia tutup kepala nampak kaki, tutup kaki nampak kepala, tak cukup. Dan kemudian dia tinggalkan ibu dia. Ibu dia marah, dia merajuk, tak nak. Dia kata dia mengungkut nak bunuh diri. Akhirnya dia kata, wahai ibuku, sekiranya engkau hidup bersama jahiliah, engkau hidup, engkau mati, engkau hidup, engkau mati, banyak kali hidup, banyak kali mati, aku tetap dengan Islam. Kerana aku telah bertemu dengan Allah, bertemu dengan Tuhan. Akhirnya ibu dia pun biarkanlah anak dia tu. Tuan-tuan perempuan Allah Subhanahu Wa Taala, itu sahabat. Bila dia ambil Islam, tinggal jahiliah. Ambil Islam, tinggal jahiliah. Jadi kita nak kena buat macam tu, baru boleh duduk dalam tarbiyah Al-Quran. Kalau tidak, tak boleh. Bacalah Quran sampai 10 kali khatam dalam bulan Ramadan. Bacalah kuat-kuat, banyak-banyak. Bacalah sedap-sedap. Tapi tidak ada sedikit pun yang kita amalkan. Tidak ada sedikit pun yang kita tinggalkan jahiliah tadi. Maka kita belum lagi duduk di bawah manhaj tarbiyah Al-Quran. Maka macam mana kita nak jadi jil Quran, generasi Al-Quran fi akhir zaman? Fi akhir zaman, pada akhir zaman. Macam mana? Tak boleh. Itu angan-angan sahaja. Baik, apabila kita mula meninggalkan jahiliyah, karat-karat jahiliyah, rawasib jahiliyah, perkara yang kotor, yang gelap, yang zalim, yang terputus daripada Allah, yang terputus daripada Islam yang ada dalam hidup kita ini, maka barulah kita bermula berjalan di dalam tarbiyah Al-Quran. Jadi sebab itulah tuan-tuan, di mana kita nak tengok kita dah bermula berjalan di dalam manhaj tarbiyah Al-Quran untuk menjadi jil Quran fi akhir zaman, generasi Al-Quran di akhir zaman, apabila kita telah meninggalkan dosa kita, kekotoran kita, jahiliah kita yang ada pada kita ni, satu-satu kita tinggalkan, mengikut apa yang dipetunjuk oleh Al-Quran. Maka bermulalah tarbiyah Al-Quran. Jadi tarbiyah Al-Quran bukan bermula dengan baca. Sebab baca ni, orang kafir pun baca Quran.
Padri-padri ada yang hafal Quran 30 juz. Ada. Hafal Quran 30 juz, bila bercakap dengan kita, dia keluar ayat Quran. Ada. Kan? Dia hafal Quran. Dia boleh quote, quotation dan sebagainya. Tetapi dia tidak meninggalkan jahiliah. Jadi bila tidak meninggalkan jahiliah, tarbiyah Quran belum bermula. Belum bermula. Baru dalam bentuk dipanggil apa? Sentuhan-sentuhannya. Baru menyentuh, belum bermula. Belum bermula. Maka untuk melakukan itu, maka jil Quran yang pertama, generasi Al-Quran yang pertama, yang kita nak contohi pada hari ini, mereka apabila bermuamalah, berinteraksi dengan masyarakat sekitar, dalam kehidupan mereka, jiwa mereka, perasaan mereka sentiasa tidak terkesan dengan jahiliyah. Maknanya, berlakulah apa yang digambarkan oleh para ulama kita, uzlah syu'uriyah tammah. Ini perkataan baru ni pada setengah kita. Uzlah syu'uriyah tammah. Iaitu, uzlah ni apa? Mengasingkan syu'ur, perasaan kita ataupun jiwa kita, rasa hati kita daripada jahiliyah secara total, tammah, sempurna. Jadi maknanya, macam mana cara kita nak proses jauh daripada jahiliah ni? Maka berlakulah dalam perasaan kita, dalam hati kita, kan? Kita nak tak mau dah. Hati kita tak mau dah, tak suka dah, benci dah. Dengan apa benda pun yang bersangkut paut dengan jahiliyah. Tuan-tuan, puan-puan macam Allah, di akhir zaman, perkara yang pertama ialah taubat. Dan taubat yang akan menyelamatkan kita apabila kita terputus dengan jahiliyah dan sistem jahiliyah. Semua sistem jahiliyah kita putus. Bermula dengan hati dulu. Hati benci. Hati tak suka. Hati tak mau. Hati dulu. Fizikal nombor 2. Lepas tu, hati dulu. Maknanya, mungkin kita tak boleh nak tinggalkan lagi. Setengah-setengah kita dalam keadaan tidak mampu. Contohnya, mungkin setengah kata, habis sekarang ni saya dah ada bank, ada simpan bank semua, macam mana? Macam mana saya nak tinggalkan sebagainya? Tak boleh nak tinggalkan bank, contohnya. Tak boleh tinggal. Kalau tinggal, kita mudarat kat kita, kan? Contohlah. Sebab kita dah terikat dengan dia, kan? Maka, hati kena benci dulu. Hati kena benci dulu. Maka kita ambil apa yang kita ambil sekadar perlu saja, iaitu terpaksa. Itu dipanggil rokhsah. Rokhsah namanya terpaksa. Terpaksa. Kalau boleh tinggal, tinggallah. Kalau tak boleh lagi, tak apa. Kita terpaksa. Minta ampun ke Allah. Kita tinggal sikit-sikit. Bila kita boleh tinggal, tinggalkan. Sebab apa? Bermulanya jahiliyah, bermulanya tarbiyah Quran yang kita baca itu, bila kita mula meninggalkan segala jahiliyah, segala kekufuran, segala dosa, maksiat dan mungkar. Kita tinggalkan rawasib jahiliyah tadi, karat-karat kebodohan, karat-karat kegelapan, karat-karat kezaliman, dosa mungkar tadi, kita tinggalkan sikit-sikit, maka bermulalah. Dan meninggal dari apa yang mula-mula sekali? Hati kita benci. Hati kita benci. Tuan-tuan perempuan, saya nak beritahu ni rahsia. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi adalah akan diislahkan oleh Allah, diperbaiki dirinya dalam satu malam. Maknanya, dia pun tak tahu dia Mahdi. Orang nak bai'ah dengan dia, orang nak janji dengan dia. Kemudian, akhirnya, dia kata, tak apalah, bagi aku satu malam, aku nak bernajat ke Allah. Maka digambarkan oleh para sahabat, minta maaf, dibahagikan oleh para ulama yang menghurai hadis ini. Dia menggambarkan bahawa sesungguhnya, apa yang berlaku pada malam ketika Allah islah diri dia. Apa berlaku pada dia? Ketika dia jadi orang biasa, menjadi seorang yang boleh memimpin umat. Memimpin umat. Dihurai oleh Ibn Katsir radhiyallahu anhu. Ibn Katsir radhiyallahu anhu, apa dihurai? Apa huraian dia? Dia kata apa? Dia kata, kan, Al-Mahdi itu, pada malam, dia nak dilantik, diubah oleh Allah, dia telah bertaubat. Mula-mula dia bertaubat. Dia bertaubat. Dia bertaubat. Makna bertaubat di sini, kata Ibn Katsir, bertaubatnya dia putuskan hati dia, fikiran dia, malahan
hidup dia diputuskan daripada sistem jahiliyah. Putus. Putus. Maknanya dia hanya mengambil Allah dan sistem Allah sahaja. Ini Imam Al-Mahdi. Ini dihurai oleh para ulama kita. Dia kata, apakah yang menyebabkan Allah memberikan kekuatan kepada dia sehingga dia menjadi seorang pemimpin yang ada hikmah, yang ada ilmu, yang ada kekuatan hati, kekuatan pemikiran, kekuatan fizikal untuk memimpin umat. Bukan saja memimpin umat, menyatukan mukminin, menyatukan semua orang beriman, seluruh dunia disatukan. Di mana kekuatan itu datang? Kekuatan itu datang dengan proses taubat. Dia bertaubat. Ini dihuraikan oleh Ibn Katsir radhiyallahu anhu. Bagaimana dia bertaubat? Dia bertaubat. Dia putuskan apa sahaja yang ada dalam hatinya, kecintaan, kecenderungan, keseronokan dengan jahiliyah dan sistem jahiliyah yang ada. Dia tak mau dah, tak mau. Maka bila dia putuskan hidup dia daripada jahiliyah seluruhnya, maka pada ketika itu Allah bagi kepada dia hikmah, Allah bagi kepada dia ilmu, Allah bagi kepada dia kekuatan hati, kekuatan pemikiran, kekuatan untuk memimpin dan menyatukan umat. Akhirnya mengalahkan tentera Al-Masih Dajjal bersama-sama dengan Isa alaihissalatu wassalam. Jadi bagi kita pula, kita bukan Imam Mahdi, kan? Tapi kita nak kena mencontohi bagaimana yang digambarkan oleh Ibn Katsir, Abdullah Ibn Katsir. Dia kata apa dalam tafsir? Dia kata apa? Dia kata kita nak kena putuskan diri kita daripada jahiliyah. Dan inilah perkara yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka masih lagi di Mekah contohnya, masih lagi berniaga, masih lagi berurusan dengan orang-orang kafir musyrikin pada masa itu. Masih lagi ada sebagainya berniaga, ada sebagainya masih lagi bagi servis perkhidmatan, sebagainya masih lagi bekerja dengan tuan-tuan yang musyrikin, masih lagi buat kerja-kerja demikian. Sebahagian daripada mereka masih lagi duduk bersama-sama dengan musyrikin. Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu masih lagi bersama dengan tuan dia. Kan? Bersama. Maknanya dia masih lagi bekerja. Jadi hamba. Sebahagiannya berniaga. Sebahagiannya trading. Sebahagiannya ada yang dalam keadaan bagi perkhidmatan dan sebagainya. Bekerjalah dalam sistem musyrikin. Tapi hati mereka dah tidak boleh bersama. Hati kita sabar. Tak mau dah. Dia melihat dah. Kan? Sistem riba ini haram. Sistem maksiat yang ada haram. Sistem syirik yang ada ni haram. Dia tak boleh. Hati tidak bersama. Tapi dia masih lagi dalam sistem musyrikin. Dalam sistem orang-orang kafir musyrikin ketika di Mekah. Sahabat-sahabat. Tetapi jiwanya dah mula dipisahkan. Dia melihat orang minum arak. Walaupun dia suka minum arak. Dia melihat orang minum arak. Dia tinggalkan. Dia benci. Dia benci. Walaupun masa tu ayat arak belum diharamkan. Di Mekah, arak belum diharamkan. Kan? Mereka dah mula solat. Walaupun solat belum diwajibkan. Kan? Macam mana solat 5 waktu sehari semalam diwajibkan pada tahun yang ke-12 kenabian. Pada tahun ke-12 kenabian, setahun sebelum hijrah. Kan? Isra' Mi'raj. Setahun sebelum hijrah. Kan? Jadi kita lihat, walaupun dalam keadaan berada dalam sistem musyrikin, tetapi hati mereka, perasaan mereka, pemikiran mereka, jiwa mereka tidak bersama. Dia uzlah. Itu disebut uzlah syu'uriyah tammah. Dia memisahkan. Jadi begitulah kita hari ini. Walaupun kita terpaksa bekerja dengan bank, terpaksa bekerja dengan sistem ekonomi yang riba, terpaksa bekerja dengan sesuatu yang education, kita mengajar sistem sekular. Kita mengajar anak-anak murid kita sistem sekular. Saya tahu ramai di kalangan kita yang guru-guru mengajar sekular. Kita mengajar matematik, kita tak hubungkan dengan Yaumul Hisab. Walaupun nama ni Yaumul Hisab. Kan? Hari matematik. Kan? Hari matematik. Yaumul Hisab ni hari matematik. Kita mengajar di matematik. Kan? Dy dx lah. Pengkamilan lah. Pembezaan lah. Campur tolak bagi. Kita tak kaitkan dengan akhirat. Tak kaitkan dengan Allah. Kan? Yang maha mentakdirkan qada dan qadar Allah. Tak boleh nak kira. Kita tak kaitkan dengan menghisap dosa kita. Tak kaitkan. Kan?
Sebab sistem sekular, pisah. Jadi kita mengajar sistem sekular tapi hati kita tidak bersama dengan sistem. Dia bermula di situ. Proses tarbiyah Al-Quran bermula di situ. Jadi bermula di hati. Hari ni orang nak terus dengan tinggal fizikal. Hati dia sebenarnya masih sayang. Orang cakap tak boleh riba-riba ni, nak kena buang. Tapi hati dia sayang lagi. Hati kita sayang lagi dengan sistem. Mari kita belum ditarbiyah oleh Quran lagi. Kita kata riba haram, tapi hati kita sayang dengan bank, sistem bank. Kan? Kita kata dunia ni tak ada apa-apa, tapi hati kita masih mencari dunia, berebut-rebut. Kita kata ukhuwah ni terbaik, tapi kita tak boleh rasa lagi sayang saudara kita. Cinta saudara kita. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mencintai sahabat kita, macam mana kita mencintai diri kita sendiri. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kenapa? Sebab kita belum tinggalkan sistem persaudaraan, sistem pendidikan, sistem kehidupan kita yang dibentuk oleh, diacu oleh dengan acuan-acuan jahiliyah tadi, masuk dalam hati kita. Jadi itu prosesnya ialah kita kena buang uzlah. Uzlah syu'uriyah tammah. Uzlah syu'uriyah tammah. Barulah boleh kita mengasingkan hati kita. Jadi sebab tu tuan-tuan, pada malam ni kita nak tengok sifat sahabat itu. Sifat sahabat bila dia duduk dalam manhaj tarbiyah, sistem tarbiyah Al-Quran, bila dia baca, dia nak ikut, dia nak laksanakan. Maka bila nak laksanakan, dia tinggalkan yang Allah tak suka. Kena tinggalkan apa yang Allah tak suka. Kalau kita tidak tinggalkan apa yang Allah tak suka tadi, maka jadilah kita orang-orang yang tidak duduk dalam tarbiyah Al-Quran. Saya nak bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini satu hadis yang penting untuk kita faham, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam dan Ad-Darimi. Satu hari Sayyidina Ali bin Abi Talib, hadis ni panjang, saya baca dia punya ni. Satu hari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengatakan, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Sayyidina Ali datang kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda berkata kepadaku, Rasulullah pun bercakap. Tuan-tuan dengar ni penting, hadis ni penting. Sebagai kita nak cuba simpulkan generasi ni untuk malam ni. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Ali, wahai Ali, ketahuilah bahawa akan ada sebuah bencana, akan ada satu bencana. Jadi Nabi sebut akan ada bencana. Tuan-tuan puan-puan rahmat Allah, bencana apa? Macam-macam. Bukan bencana alam sahaja. Bukan pembunuhan, peperangan sahaja. Tetapi akan ada ujian Al-Masih Dajjal. Itu bencana paling besar. Yang akan ada ujian pula, ujian yang lain. Seperti apa? Ujian kita tidak bersama-sama berpecah dan sebagainya. Maka kata Rasulullah SAW, Ya Ali, ketahuilah akan ada satu bencana yang besar. Maka aku bertanya, Sayyidina Ali bertanya, Ya Rasulullah, macam mana jalan keluar? Macam mana jalan keluar daripada bencana itu? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi pun bersabda, menjawab, Kitabullah, Al-Quran. Apa bencana yang kita hadapi? Al-Quran. Dia punya jalan keluar. Ini hadis Nabi ni. Hadis Nabi. Okey, tengok apa ni. Maka Nabi sambung. Dalam kitab Al-Quran itu terdapat berita-berita umat sebelum kamu. Terdapat cerita-cerita umat sebelum kamu. Terdapat cerita-cerita umat sebelum kamu. Dalam Al-Quran ada cerita kisah orang dulu. Dan informasi orang setelah kamu. Dan juga future. Jadi dalam Al-Quran ni, ada cerita sebelum dan ada cerita future. Dalam Quran, kata Nabi SAW. Future ni apa? Contohnya, future ni kisah ahli neraka, kisah ahli syurga. Itu future. Kisah orang mati syahid. Itu future. Maksudnya kita tak mati lagi. Allah cerita tentang mati syahid. Sesungguhnya orang yang mati syahid itu tidak mati. Mereka hidup. Ini future. Sesungguhnya orang yang beriman akan masuk syurga. Orang beriman akan menang. Ini future. Maka kata Nabi, dalam Al-Quran ada berita umat sebelum kamu dan berita tentang
orang-orang di hadapan kamu. Maksudnya masa depan. Serta ada peraturan untuk kamu. Serta Allah ceritakan juga macam mana nak berhadapan dengan semua ni. Dalam Quran ni macam-macam panduan ada. Kemudian Al-Quran, kata Rasul, adalah penjelasan dan bukan main-main. Al-Quran ni dia menjelaskan, bukan main-main. Maksudnya setiap satu huruf tidak boleh kita kurangkan walaupun alif. Alif, lam, mim. Alif tak nak, lam, mim dia. Tak boleh. Setiap satu tu ada dia punya hikmah dia. Ada dia punya kenyataan dia. Nabi kata, adalah merupakan penjelasan yang tegas. Yang tegas, bukan main-main. Jadi Al-Quran ni tegas, bukan main-main. Ini semua hadis Nabi tuan-tuan. Saya baca dia. Barang siapa yang meninggalkannya, siapa yang tinggalkan Al-Quran kerana kesombongan, kerana dia pandang lekeh Quran. Quran ni tak ada apa. Baik engkau baca SPM punya buku, baik engkau baca kitab-kitab sains, baik engkau baca kitab-kitab biologi, engkau baca buku-buku lain, jangan ambil Quran. Siapa yang meninggalkannya kerana kesombongan, dia rasa Quran lekeh, maka Allah akan menghancurkannya. Allah akan hancurkan dia. Siapa yang tinggalkan Quran kerana sombong, ni orang kafir, orang-orang munafik. Dan barang siapa yang mencari hidayah, mencari petunjuk di luar Al-Quran, kata Nabi. Siapa yang mencari petunjuk hidayah di luar Al-Quran, nak cari pandangan dari barat, nak cari pandangan dari timur, nak cari pandangan dari selatan, utara, nak cari pandangan dari orang kafir, orang munafik, nak cari pandangan mereka, nak cari petunjuk daripada mereka, maka Allah akan sesatkan dia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah akan sesatkan. Siapa yang nak cari pandangan sana, pandangan sini, pandang depan, belakang, maka Allah akan sesatkan kalau dia tidak mencari daripada Al-Quran. Kemudian Al-Quran adalah lombong Allah. Al-Quran ada gudang. Gudang Allah. Lombong Allah. Penuh dengan harta yang sangat kukuh. Al-Quran ada hikmah yang sangat hebat. Al-Quran adalah peringatan yang bijak. Kalau kita nak dapatkan peringatan, nasihat, Al-Quran dah peringatan yang bijak. Dan jalan yang lurus. Jalan yang benar. Al-Quran jalan yang benar. Barang siapa yang berkata dasar Al-Quran, maka ia telah berkata benar. Siapa yang bercakap menggunakan dasar-dasar Al-Quran, dia bercakap atas Al-Quran, maka dia benar. Siapa yang bercakap dengan dasar Al-Quran, dia benar. Barang siapa yang menentukan, menghukum atas dasar Al-Quran, maka dia akan berlaku adil. Siapa yang berhukum dengan hukum Al-Quran, maka dia akan berlaku adil. Barang siapa yang mengamalkan Al-Quran, maka dia akan mendapat pahala, Dan barang siapa yang menyeru manusia kepadanya, kepada Al-Quran, maka dia akan ditunjukkan ke jalan yang lurus. Nampak? Al-Quran ni hebat. Hebat Al-Quran. Dengan Al-Quran, kan, obsesi, matlamat yang menyimpang, yang menyeleweng. Niat hati yang menyeleweng, hajat yang menyeleweng, tujuan-tujuan yang rosak. Dan lidah-lidah tidak akan kesulitan. Minta maaf. Dengan Al-Quran, matlamat hidup, tujuan hidup tidak akan menyeleweng. Dengan Al-Quran, apa sahaja yang kita hajatkan, nak kita capai, tidak akan menyimpang, menyeleweng. Dan lidah-lidah tidak akan sulit membacanya. Jadi nak baca Quran pun tak susah. Sebenarnya bukan susah sangat. Walaupun di bahasa Arab tak susah. Orang-orang yang berilmu tidak akan pernah kenyang. Tidak akan pernah puas dengan kandungan Al-Quran. Kalau nak cari ilmu, Al-Quran lah pintu kepada segala ilmu. Orang-orang yang bertakwa tidak akan pernah jemu-jemu membaca Al-Quran. Kalau orang itu bertakwa, dia baca Quran, sentiasa dia boleh mendapat hidangan-hidangan yang nikmat, yang membahagiakan dia. Tak pernah jemu-jemu membaca Al-Quran. Orang yang bertakwa. Sering kali diulangnya, maka dia akan ulang baca Al-Quran. Dia tidak merasa hambar, tidak merasa jemu dengan apa yang dia baca. Dan keajaiban yang tidak pernah habis. Dan dalam Al-Quran ada keajaiban, ada mukjizat, ada miracle yang tidak habis-habis. Kemudian Al-Quran, kata Rasulullah SAW,
begitu didengar, setelah didengar oleh jin. Jadi jin bila dengar Quran, maka mereka lantas menyatakan, sesungguhnya kami mendengar sebuah bacaan yang menakjubkan, yang memberikan petunjuk ke arah yang tepat, sehingga kami pun beriman. Jin pun akan beriman. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ad-Darimi. Tuan-tuan dan puan, ini kunci. Bila sebut akhir zaman, bila sebut Al-Masih Dajjal, bila sebut fitnah Ad-Duhaima, bila sebut fitnah Ahlas, bila sebut fitnah Sarra, bila sebut segala bentuk ujian di akhir zaman, apa jawapannya terhadap bencana-bencana yang sedang kita hadapi? Nabi kata, Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan dan Allah, siapa yang hidup bersama Al-Quran dan manhaj tarbiyah Al-Quran, insya-Allah mereka tidak akan sesat. Sebab itu tuan-tuan, persiapan yang penting bersempena dengan nuzul Quran yang kita dah lalui, kita hendaklah mewajibkan diri kita untuk mendekati Al-Quran sebagaimana yang telah dilalui oleh para sahabat dahulu. Dengan penuh rendah diri, dengan penuh khusyuk, tawaduk, tadaruk, rendah diri, penuh rasa memerlukan, rasa fakir. Kita hajat kepada pertolongan rahmat Allah, maka kita mendekati Al-Quran. Bukan baca semata-mata, tetapi pendekatan kita ialah kita baca, kita tengok, kita teliti, kita tadabbur untuk kita nak laksanakan apa yang Allah perintah. Allah SWT memerintah kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Allah SWT berfirman, maka kita kata, Ya Allah, Allah perintahkan aku untuk memulakan semua aktiviti aku, amalan aku, semua perkara dengan Bismillah. Maka kita pun mengamalkan Bismillah, Bismillah, Bismillah. Nak makan Bismillah, nak pakai kasut Bismillah, nak keluar rumah Bismillah, nak pakai baju Bismillah, nak mula kerja Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu mengamalkan Al-Quran. Dan Allah memulakan Ar-Rahman Ar-Rahim, kan, dengan sifat dia yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pemberi rahmat. Maka kita rasa apa? Dikasihi oleh Allah. Kita rasa nikmat Allah. Kita rasa Allah kasih kat kita, dan kita pun nak kasih pada Allah. Ya Allah, dengan nama-Mu, Ya Allah, yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, aku memulakan kerja ni, Ya Allah. Engkau sayang kat aku sayang kat Engkau. Ini bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, mukaddimah kepada Al-Quran tu dah boleh mendidik kita. Kalau kita renungkan dia, telitikan dia, dah mendidik kita. Kemudian kita baca pula, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan? Segala puji bagimu. Segala puji hanya layak pada Engkau, Ya Allah. Puji dan puji hanya pada Engkau. Kita pun rasa apa? Mulianya Allah, hebatnya Allah, sempurnanya Allah, kan, agungnya Allah. Kita ni kerdil, kita ni fakir, kita ni perlukan pada Allah, kita ni hina, kita ni rendah. Ya Allah, Ya Allah, hanya Engkau yang berhak dipuji, hanya Engkau yang berhak dipuja. Alhamdulillah Rabbil Alamin tu pun, kalau kita fikir, bincang betul-betul, dah macam-macam amalan dan macam-macam perkara berlaku dalam hidup kita. Kan? Ar-Rahmanir-Rahim. Kan? Sekali lagi, Allah SWT memuji diri dia, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita pun puji dia, Ya Allah, Engkau lah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kita pun kata, Ya Allah, terima kasih Ya Allah, nikmat Engkau bagi, nikmat Engkau bagi. Kita pun tengok nikmat Allah satu-satu. Kita menjadi orang yang bersyukur. Tuan-tuan, ni Al-Quran. Surah Al-Fatihah tu bila baca pun dah macam-macam kita boleh dapat. Macam-macam, tapi kena tadabbur. Kena tadabbur, tengok tafsirnya, ataupun kita kena perhati maknanya, kita fikir. Kan? Ya Allah, Engkau lah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita menangis. Merenungkan nikmat Allah bagi pada kita. Banyak nikmat Allah bagi. Kita pun rasa, Ya Allah, sayang ke Allah. Kemudian, Maliki Yaumiddin. Allah pemilik hari Yaumiddin, hari akhir. Hari akhirat besok Allah pemilik, Allah cerita. Maknanya, kita puji Allah, sayang Allah, syukur Allah. Bukan kat dunia saja, sampai ke akhirat. Allah ni pemilik hari akhirat.
Maliki yaumiddin, raja ataupun pemilik kepada yaumiddin, hari kebenaran, hari agama, hari akhirat. Jadi sampai itu. Lepas tu kita berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, Engkau yang aku puji tadi, Engkau aku puja, aku perlukan Kau. Ya Allah, sampai hari akhirat. Ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sesungguhnya hanya Engkau lah aku sembah. Hanya Engkau aku sembah, ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau aku sembah, ya Allah. Hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan. Nasta'in, mohon pertolongan. Nampak? Kita baca Fatihah tu pun dah kita dengan Allah dah rapat, dah dekat dah. Tapi syaratnya tadabbur. Syaratnya kita teliti makna dia. Dan kita baca dengan perasaan kita, dengan rendah diri kita. Dengan ilmu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah, ya Allah. Hanya Engkau yang aku cinta, ya Allah. Hanya Engkau lah aku minta pertolongan, ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau, ya Allah, aku minta pertolongan. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, aku doa, aku minta semua pada Engkau sahaja. Tak minta pada yang lain. Tak minta kat lain tau. Minta kat Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja aku minta. Tak minta kat manusia. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Nampak? Ini tarbiyah ni, jalan yang lurus. Quran ni. Siratal mustaqim ni Quran. Siratal mustaqim ni Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta, ya Allah, tarbiyahlah aku dengan Al-Quran. Kan Nabi sebut tadi? Kan Al-Quran adalah siratal mustaqim. Al-Quran ni lah jalan yang lurus. Jadi kita dah minta tu, kita dah mengaku kita hamba dia, kita mengaku minta pada dia, kita minta. Lepas minta kata wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau akan minta. Apa yang kita minta? Ihdinas sirat, tunjukkan aku ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni Al-Quran. Ya Allah, dudukkan aku dalam tarbiyah Al-Quran, tu maksud dia. Dudukkan dalam tarbiyah Al-Quran. Wa iyyaka nasta'in, minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan bagaimana orang-orang yang telah Engkau bagi nikmat ke atas mereka. Siapa dia? Rasul-rasul, para siddiqin, para syuhada, para ansariun, para sahabat-sahabat Nabi. Jalan orang yang telah diberi nikmat. Nikmat ni apa? Telah beri iman, Islam, telah diberi kepada mereka kebahagiaan di dunia akhirat. Kita minta jalan yang lurus mengikut apa yang ada pada orang sebelum kita ni. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan ya Allah jalan-jalan orang yang Kau telah sesatkan, yang Kau telah murkai. Bukan jalan Yahudi dan Nasara, bukan. Jadi kita nak kena tengok ni Allah SWT ajar kita. Kita baca Quran tu pun dah banyak dah. Sebab tu amalan yang saya pernah sebut pada tuan-tuan, antara zikirnya, zikir Fatihah. Malam ni saya nak beritahu kepada tuan-tuan, baca, amalkan zikir Fatihah. Satu hari 41 kali. 41 kali. Cara baca dia macam mana? Kita mula dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya ayat pertama tu kita gabungkan Bismillah dengan Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi maknanya semua satu. Yang mula-mula sekali Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi baca 41 kali. Cuba amalkan kalau boleh amalkan. Ini zikir. Al-Quran kita jadikan zikir. Bila kita zikir, Fatihah ni kan ibu kepada Al-Quran, Ummul Quran. Jadi kita baca seterusnya suratul Baqarah pun sama juga. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ni ada makna tapi kita tak tahu. Adalah ulama tafsir. Tapi Alif Lam Mim. Allah Maha mengetahui. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang demikian itu, pada kitab itu tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan padanya. Menjadi petunjuk orang yang bertakwa. Jadi nak sebut sini bila kita baca tu, kan Allah didik kita satu. Sebelum memulakan tarbiyah Al-Quran, kita mulakan dengan rendah diri. Fatihah ni merendah diri kita. Kita doa pada Allah. Ni Fatihah ni mukadimah iman ni. Iman kita dengan Allah. Lepas tu Allah kata apa? Alif Lam Mim. Sesungguhnya yang demikian itu Al-Quran tidak ada ragu-ragu. Tidak ada ragu-ragu. Zalikal kitabu la raiba fih. Yang demikian itu kitab itu, sesungguhnya kitab ini tidak ada keraguan padanya. Menjadi petunjuk kepada orang bertakwa. Jadi kalau kita nak takwa, nak jadi jil Quran fil akhiruz zaman, nak jadi generasi Al-Quran di akhir zaman, jangan ragu-ragu dengan Quran. Mula-mula, sebelum mula ayat yang lain, Allah kata jangan ragu-ragu. Beriman. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang beriman ialah orang beriman pada Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu. Kemudian dia tidak ragu-ragu. Nampak? Jadi nak mula tarbiyah Quran mesti dengan al-iman. Al-iman qabla al-Quran. Iman sebelum Quran. Nampak tak? Jadi kita baca Quran ni, dia jadi sumber tarbiyah kita. Jadi sumber peringatan kita, panduan kita. Jadi bila datang bencana, kan, Dajjal datang, kan, COVID-19 datang, COVID-21 datang, kan, ekonomi datang, masalah ekonomi, masalah makanan, masalah kebuluran, masalah penyakit, masalah peperangan, masalah pembunuhan, jenayah, pembunuhan, masalah semua datang. Akhirnya balak datang dengan fitnah Dajjal, datang semua. Kita ada Al-Quran bersama kita. Maka Al-Quran menjadi petunjuk pada kita. Lebih baik lagi sebab mungkin masa tu ustaz-ustaz dah tak ada dah. Mungkin ulama' dah kena bunuh. Mungkin ulama' dah kena tangkap. Mungkin orang-orang lain, pendakwah-pendakwah dah kena tangkap, tak boleh cakap. Kan Nabi kata, Dajjal tidak akan keluar sehinggalah tidak akan didengar lagi cerita kisah Dajjal ni. Sekarang ni kita boleh dengar ni, tahun ni boleh lagi, tahun depan belum tahu. Mungkin lepas ni diharamkan. Kan? Akhir zaman ni, bincang akhir zaman diharamkan. Kenapa? Dia kata akhir zaman ini memecah belahkan. Memecah belahkan umat, memecah belahkan. Jadi, dia kata jangan ambil akhir zaman. Kita bincang yang sekarang aja. Tak ada dah boleh cerita pasal Dajjal, tak boleh. Macam mana tak boleh cerita Dajjal? Mungkin ustaz-ustaz kena tangkap. Siapa ustaz duk cakap itu kena. Ataupun diharamkan. Difatwakan sesat dan sebagainya. Jadi, siapa yang boleh bantu kita? Peringatan, memberi nasihat kepada kita. Siapa yang boleh nak ni? Al-Quran. Al-Quran akan dipelihara, tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak hafal Al-Quran, tiba-tiba Al-Quran pun dicabut. Al-Quran pun diangkat. Maknanya Allah SWT angkat Al-Quran. Ataupun tiba-tiba tidak ada. Apa ni? Diharamkan Al-Quran. Contohlah, katalah diharamkan Al-Quran. Mana tahu Dajjal datang, diharamkan Quran, semua baca satu kitab yang lain. Maka kita hafal Quran. Kita hafal surah Al-Fatihah. Baca surah Fatihah tu ulang-ulang, akan ada petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Minta ke Allah banyak-banyak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta ke Allah. Minta ke Allah. Jadi Al-Quran. Siapa yang berpegang dengan Al-Quran, datang Dajjal pun dia selamat insya-Allah.
Jadi itu tuan-tuan untuk malam ni. Mudah-mudahan apa yang cuba kita sama-sama bincangkan biiznillah dengan izin Allah ini akan dapat memberikan kekuatan pada kita, kebahagiaan kepada kita, cahaya kepada kita. Sehingga akhirnya dengan cahaya itu kita akan boleh mendekati tarbiyah Al-Quran yang telah dicontohkan kepada kita oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah dicontohkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasul itu apa yang ada pada dia adalah Al-Quran, khuluquhul Quran. InsyaAllah. Jadi malam ni kita gembira sebab Allah bagi kita satu yang besar, yang hebat. Bukan Allah bagi Rasul. Rasulullah SAW dah tak ada dah. Rasulullah dah meninggal, dah wafat. Allah bagi lebih hebat daripada Rasul. Iaitu firman dia, Al-Quran. Firman Allah, Al-Quran. Yang akan dipelihara sampai bila-bila. Tidak ada orang boleh nak rosakkan Quran. Ini jaminan Allah. Jaminan Allah. Maka kita sama-sama bersyukur sangat pada Allah. Allah bagi kita satu kekuatan, mukjizat. Mukjizat, insya-Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah beri kepada kita kekuatan. Tuan-tuan, kita di malam 10 terakhir, dah masuk 10 terakhir ni, kita doalah banyak-banyak. Kita minta ke Allah. Minta apa tuan-tuan? Mintalah hidayah, mintalah kekuatan untuk kita berhadapan dengan fitnah akhir zaman. Mintalah kita supaya dapat dekat Quran, supaya kita dapat hidup bersama Quran. Mintalah. Mintalah supaya kita bersama-sama dengan Taifah Mansurah, bersama-sama dengan Al-Mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah di akhir zaman. Minta. Jadi mudah-mudahan kita akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk istiqamah sampailah kita mati dalam keadaan kita berjuang. Mati dalam keadaan kita berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, siapa yang masih lagi tertinggal kuliah saya yang lepas berkenaan nuzul Quran ni, cuba tengok. Dia ada bagi dua bahagian. Ini bahagian yang kedua. Bahagian pertama tu cuba tengok balik. Supaya kita faham dia punya kronologi dia punya penyusunan dia tu. InsyaAllah baru kita boleh nampak lah. Mudah-mudahan. Aku li qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Minta ampun pada Allah. Minta maaf pada tuan-tuan dan puan sekalian. Andainya apa yang saya sampaikan mungkin ada yang tak sampai, tak faham ataupun sebagainya. Itu kelemahan diri. Mohon moga-moga Allah mengampunkan dosa kita. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub qad istamat 'ala mahabbatik wal taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Wasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil iman bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahati fi sabili. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bizikrik wa qalban maf'uman bisyukrik wa badanan hayyinan layyinan bita'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'ah wa nas'aluka 'ilman nafi'ah wa nas'aluka yaqinan sadiqah wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-'afiyatan min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hablana haqiqatal iman bik hatta la nakhaf wa la narju ghairak wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana birahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min zalika ya ni'mal mujib. Allahumma ya mukallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik
وعلى جهاد في سبيلك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم جعلنا من المؤمنين حقا اللهم جعلنا من المتقين حقا اللهم جعلنا من المحسنين حقا اللهم جعلنا من المقربين اللهم جعلنا من الواصلين اللهم جعلنا من المحبين اللهم جعلنا من العارفين اللهم جعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين اللهم جعلنا من الشاكرين اللهم جعلنا من الصابرين اللهم جعلنا من المخلصين اللهم جعلنا من المهديين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong forwardkan panjang-panjangkan kuliah kita. Mudah-mudahan orang lain pun ada dapat manfaat insya-Allah.